نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah himpunkan kita pada saat ini di tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Tak lain dan tak bukan satu tempat, satu premis yang kita nisbahkan dia kepada Allah, iaitu rumah Allah, yang kita panggil dia rumah Allah, Baitullah, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Induknya ialah Kaabah, Baitullahil Haram, itu induk dia. Dan ini surau kita, surau Mizan kita ni pun antara wakil kepada Baitullahil Haram. Sebab itu surau ini walaupun kita panggil nama macam-macam, ada orang letak nama sahabat, ada orang letak nama ulama, ada orang letak nama Allah, ada orang letak nama dia macam-macam. Hakikat sebenarnya ialah baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Tidak ada orang yang boleh mendakwa, memiliki, menguasai. Bila satu-satu tempat diwakafkan untuk menjadi masjid, untuk menjadi surau, maka hukum dia adalah hukum yang berlainan. Ada perkara yang halal di luar surau, dia menjadi haram di dalam surau, dalam masjid. Contohnya jual beli. Jual beli itu kalau pergi pasar P8 halal, berkat. Tapi kalau ada orang nak berniaga dalam surau kita ni, dia jadi haram. Dia jadi, Nabi SAW kata, siapa kamu tengok orang duk berjual beli dalam masjid ni, kau doakan rugi. Sampai tahap tu lah. Maknanya tempat premis yang dinamakan surau masjid ini, dia ada kedudukan dia, dia ada keistimewaan dia, dia ada kemuliaan dia yang tersendiri. Jadi kita kena syukur banyak-banyak dalam keadaan kita masih lagi menghadapi pandemik COVID, masih lagi kita menghadapi ujian, musibah, dan ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk dapat berada di tempat yang mulia, di tempat yang dia suka. Dan semoga kita yang datang ini, kita ini benar-benar dengan niat untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya kita ke rumah Allah ini dengan satu kecintaan kepada rumah Allah, kerana kaitan dia dengan Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man alifal masjida alifahullah. Siapa-siapa yang cintakan, yang sukakan masjid, Allah suka pada dia. Allah suka pada dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diiklankanlah, kita malam ni kita nak bincang tentang satu perkara yang sebenarnya perkara ni adalah perkara yang dah berapa tahun dah? 2 tahun dah kot. 2 tahun dah yang kita hadapi secara rasmi lah, kita kata secara rasminya, iaitu tentang COVID-19, kan? Tak habis-habis lagi kita nak bercakap pasal COVID-19. Sekarang ni kita negara dah masuk dalam fasa apa dah? Pelan pemulihan, kan? Kita masih tak pulih-pulih lagi, tak tahulah, kan? Jadi sekarang ni kita nak tengok ke depan. Apa yang patut kita lakukan? Apa yang wajar kita lakukan? Kita di sini, daripada setinggi-tinggi kita, para pemimpin, para pimpinan negara, duli-duli tuanku, sampailah kita-kita yang marhin-marhin ni, sampailah kita-kita yang rakyat biasa ni, sampailah kita kepada yang duduk di surau-surau ni, yang duduk di taman-taman, yang duduk di prisin-prisin dan sebagainya. Kenapa? Setiap kita ini akan ditanya oleh Allah, dan kita kena jawab jawapan masing-masing. Kat dunia kita boleh cakap orang tu, orang ni, kita tunjuk orang sana, kita tunjuk orang sini, tapi di hadapan Allah nanti
Tuan-tuan, 2 tahun yang kita hadapi ni dia bukan berlalu macam tu je. Ini akan datang balik. 2 tahun yang kita dah lepas ni akan datang balik. Bila? Di mahsyar. Yaumul mahsyar nanti kita akan dihadapkan di depan Allah. Antara hari-hari yang akan ditanya kita, dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala pada kita ialah 2 tahun yang kita dah lalui, yang katanya dinamakan sebagai dalam keadaan menghadapi, mendepani COVID-19. Walaupun 2 tahun dah berlalu, kita pun dah masuk fasa 1, fasa 2, fasa 3, kejap PKP, kejap PKPD, kejap PKPP, kejap PKPB, macam-macam P dah kita dah keluar. Nampak macam dah berlalu, betul, dah berlalu. Tetapi kita kena ingat, hari-hari yang telah berlalu itu kita akan jumpa balik. Bila kita jumpa balik? Di mahsyar. Allah Ta'ala akan panggil setiap hari-hari yang kita telah lalui dalam kehidupan dunia kita ini. Allah akan menjadikan dia saksi. Minta mereka ni hari-hari ini mempersaksikan apa yang kita buat. Pagi, petang, siang, malam. Selagi waras akal fikiran, kita akan dipertanyakan, kita akan dipertanggungjawabkan. Itu kita kena faham. Jadi bila kita nak bercerita, insya-Allah dalam masa beberapa minit yang ada ni, sebelum isyak, kita cuba mudzakarah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan tu untuk apa sebenarnya? Dia macam ni. Kita kena balik semula kepada satu keyakinan, iaitu COVID-19 ini dia didatangkan. Dia didatangkan oleh siapa? Oleh pencipta segala sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala. Teori dia macam-macam lah. Daripada Cina lah, ada orang kata begitulah, ada yang kata beginilah. Mula-mula dulu makan kelawar, lepas pada tu dah ada rupanya biokimia punya ni lah. Macam-macam teori. Bioweapon, senjata bio, ada yang mengatakan sebenarnya daripada Amerika lah, ada yang kata daripada Cina lah, ada macam-macam teori. Tak kisah, apa pun takkan ada. Itu adalah akidah kita. Akidah kita tidak akan berlaku satu perkara walaupun bergeraknya sehelai daun, walaupun bergeraknya sebiji pasir, melainkan hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata COVID ni nak tersebar satu biji pasir di dasar lautan sana, tidak akan bergerak walau seinci ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, melainkan hanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini akidah kita. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Akidah Tahawiyah, antara kitab akidah yang paling lama, yang paling awal, yang ditulis kan, yang dibukukan, yang dikitabkan, ajaran tentang akidah oleh Imam At-Tahawi yang menjadi rujukan sampai sekarang. Kitab tu kecil je, nipis tu je kan. Tapi orang yang mensyarahkan kat rumah saya tu, ada syarah dia tu berjilid tuan-tuan. Kitab besar ni je, kecil je kitab dia, besar ni je kitab dia, lebih kurang ni lah A5 kan. Lepas tu nipis je, tapi dia punya syarah dia berjilid tuan-tuan, volumes kan. Sebab ia antara kitab induk yang paling awal yang membicarakan tentang akidah. Maka akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah kita yang diajar oleh baginda Nabi SAW, yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat, ialah apa dia? Tak akan berlaku walau satu apa pun melainkan hanya dengan kehendak Allah. Jadi bila kita tahu macam tu tuan-tuan, kita kena faham. Kita kena faham, COVID ni dia ada tuan dia. COVID ni nama virus kan? Nama virus kan? COVID ni sejenis virus. Virus ni bila nama je virus, nama saja benda, nama saja apa nak cakap, benda lah kan, hidupan, maka jelas ia diciptakan. Siapa yang cipta? Allah kan? Virus ni pun makhluk juga. Dan semua makhluk, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa maksud Allahus samad? Allahu ahad tu rasanya semua orang Melayu faham. Tapi Allahus samad, apa maksud as-samad?
Maksud as-samad ialah Allah lah tempat bergantung segala makhluk ini. Semua berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sebesar-besar makhluk seperti arash. Arash besar tuan-tuan. Nabi SAW cerita melalui hadis dia, arash ni sekarang ni ada 4 malaikat sedang pikul arash. Malaikat tu daripada telinga ke bahu dia, telinga ke bahu saja 500 tahun perjalanan. Satu malaikat. Belum kira lagi lengan dia, belum kira lagi dia punya tangan nak pegang, belum lagi dan sebagainya tubuh dia. Tetapi baru daripada telinga ke bahu saja sudah 500 tahun perjalanan nak pikul arash, nak bagi tahu besarnya arash Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dekat kiamat Allah topak 4 malaikat ini dengan 4 lagi malaikat lain, jadi 8 malaikat yang akan pikul arash Allah Subhanahu Wa Taala. Arash yang besar macam ni pun makhluk Allah dan dia berhajat pada Allah. Arash ni dia taat pada Allah. Begitu juga sekecil-kecil makhluk macam virus sekalipun, dia tetap juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tak boleh bagi manfaat, dia pun tak boleh bagi mudarat, melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham macam ni. Bila Allah datangkan ujian ini, maka bila kita kata ujian, setuju atau tidak, ujian ni bila kita kata ujian, dia ada, apa maksud ujian? Apa tujuan kepada ujian? Kalau kita ambil ujian memandu, lesen memandu, ujian memandu kan, apa tujuan dia? Zaman kita ni tak tahulah ambil lesen dulu macam mana kan. Tapi kalau anak-anak kita sekarang ni beribu juga tuan-tuan kan. 1000 lebih dah anak saya ambil baru ni, 1000 lebih. Sempat juga ada lulus sebelum PKP bagai tu. Jadi apa tujuan? Adakah tujuan ujian memandu itu sekadar nak masuk ujian? Tak. Tujuan kepada ujian ialah keputusan, supaya keluar keputusan. Kalau kita kata kita sekarang diuji dengan COVID-19, maka tujuan ujian COVID ini dikenakan ke atas kita ialah supaya kita dapat keputusan dia yang baik. Itu yang patut kita fokus, bukan ujian tu. Bukan masalah ujian tu. Masalah dia sekarang daripada ujian ini, apa tujuan ujian ini diadakan? Sudah tentu untuk kita lulus. Lulus ni pula ni kita alhamdulillah tak Putrajaya ni senang nak buat contoh. Kalau kita exam ambil SPM ataupun apa-apa examination lah kan, lulus ni dia banyak pula tahap dia, betul? Betul tak? Ada lulus cemerlang. Ada lulus cemerlang. Kalau budak-budak universiti ni paling cemerlang berapa CG dia? 4 flat lah kan, 4.0. 4 flat duk ratik waktu lah dulu. Nak 4 flat kan. Tapi berapa orang yang akan 4 flat? Tak semua. Adalah, dapatlah anugerah tu anugerah ni kan. Okey. Yang lain lulus ke tak? Lulus. Tapi berapa? Second class upper. Second first class kan, second class, lower, macam-macam lah kelas dia tu. Lulus tak? Lulus juga, bukan gagal. Kemudian ada yang gagal CP, tapi ada yang gagal total. Begitu juga ujian COVID ini juga tujuan kita kena hadapi COVID ini ialah untuk kita lulus ujian ini. Kita dapat keputusan cemerlang. Itu yang kita kena fokus sekarang. Kalau tak, apa masalah dengan COVID ni? Sebab COVID penyakit, nanti ramai orang mati. Habis tu, sebelum COVID ni tak ada orang mati. Tak ada penyakit yang bawa mati. Cuma tak masuk surat khabar bilang hari-hari je. Ramai mana orang mati sesak jantung, ramai mana orang mati sebab
buah pinggang, macam-macam stroke dan sebagainya. Denggi lagi banyak, lagi ramai orang mati. Cuma tak masuklah surat khabar hari-hari kan. Sebab benda tu dia kira dah normal dah. Cuma bila kita kena mula-mula kena COVID, hari-hari masuk surat khabar. Hari-hari, sebab tu jadi kita alert. Tapi saya nak tanyalah, to be frank, sebelum COVID ni tak ada orang mati ke? Tak ada orang sakit? Tak ada orang masuk ICU? Tak ada orang ambil gas? Kalau tak ada orang ambil gas, macam mana ada alat gas tu? Oksigen tu? Oximeter tu baru cipta ke? Atau sebelum COVID dah ada oximeter? Dah ada. Sebenarnya tak ada apa yang tu. Itu bukan isu. Itu kita tangani sebagaimana sepatutnya. Macam kita lapar, kita cari makan. Kita dahaga, kita minum. Kita sakit, kita berubat. Kita tak nak sakit, kita jauhi, hindari. Kan? Itu je. Tapi yang menjadi problem ataupun yang patut kita menjadi perhatian kita ialah macam mana nak lulus ujian ni. Ujian COVID ni macam mana nak bagi lulus. Hidup atau mati bukan problem. Tak kena COVID pun mati. Betul tak? Ramai mana kawan-kawan kita. Cuma sekarang ni kalau mati je orang tanya, apa pasal? COVID ke? Kan? Mesti tanya yang tu dululah. Tapi betul tuan-tuan, kawan-kawan saya pun ramai jugalah yang Allah SWT telah panggil balik melalui asbab COVID ni. Kan? Kawan-kawan saya, ada junior pada saya pun ada. Yang satu universiti, sekolah dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, sebenarnya benda tu benda yang biasa. Tak ada COVID ke, ada COVID ke, kita mati juga, kita sakit juga. Jadi yang menjadi masalah kita sekarang ni, kita nak melalui ujian ini dengan baik. Maka macam mana kita nak lulus ujian ini? Ni akan datang ni, yang hari dah lepas lah. Ni akan datang ni. Apa kita kena buat? Yang pertama sekali ialah kita kena palingkan hati kita daripada makhluk kepada Khaliq, daripada makhluk kepada pencipta segala makhluk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan skema yang pertama kita kena jawab bila menghadapi ujian ni. Kan? Tapi sebab kita ni duk cerita pasal COVID tu banyak sangat, lama-lama kebesaran COVID tu masuk dalam hati kita. Sehingga seolah-olah kita yakin COVID itu bagi manfaat, bagi mudarat. Tuan-tuan, kita semua setuju api itu boleh membakar. Sebab sifat api ni macam itulah. Yang kita tahu daripada kecil-kecil sampai ke tua dah kita ni. Macam itulah yang kita tahu, yang kita faham. Dan semua orang setuju. Tetapi Allah cerita dalam Al-Quran macam mana Nabi Ibrahim AS kena bakar dalam api. Dalam tafsir Ibn Katsir tu saya baca cerita tentang Nabi Ibrahim ni, 40 hari Nabi Ibrahim dalam api. Dia punya besar unggun api tu 40 hari baru padam. 40 hari duduk dalam api, sehelai bulu roma pun tak terbakar, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak ajar apa? Allah kalau setakat nak selamatkan Nabi Ibrahim, kalau Allah turunkan hujan, padam tak api tu? Allah hantar angin tiup api tu, padam tak api tu? Padam juga. Tapi orang akan kata, kebetulan nasib baik hujan, selamatlah Ibrahim. Tak. Allah nak bagi tahu, aku yang api ni pun ikut perintah aku. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah pun kata kepada api, wahai api, kuni bardan wa salaman, sejuklah kamu wahai api. Saya baca dalam kitab tafsir Ibn Katsir, dibawakan riwayat bahawasanya semasa Allah Ta'ala sebut, wahai api sejuklah kamu, seluruh dunia ni api ni sejuk. Seluruh dunia pada masa itu, api tak ada orang pun yang boleh dapat ambil manfaat panasnya api. Tapi bila Allah Ta'ala kata ala Ibrahim, khusus untuk Ibrahim, barulah api lain ni function balik. Baru sifat membakar tu function balik dalam api. Ini dalam tafsir bagi tahu ni, bukan saya reka. Ada riwayat-riwayat dia. Ya. Sebab apa? Makhluk ini yang boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat hanya Allah. Dia pun terpaksa ikut. Api tadi ikut.
Kuni wahai api, ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan, sejuk. Dalam tafsir dikatakan bahawasanya kalau Allah tak kata lepas sejuk tu, Allah Ta'ala tak kata salaman sejahtera, beku Nabi Ibrahim AS dalam api tu. Binasa sebab sejuk pula Nabi Ibrahim dalam api tadi. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala kata sejuk dan sejahtera, macam dalam aircon je tu. Dingin, nyaman. Ini dalam tafsir. Dan Allah Ta'ala maktubkan cerita ini dalam Al-Quran, nak ajar kita Allah boleh buat apa dia boleh buat, dan segala benda berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masa tu Abdullah bin Abbas ni kecil, Ibn Abbas kecil lagi. Dia kata apa? Wahai budak, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Pertama sekali, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Formula yang sama juga tuan-tuan yang kita kena bawa. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Tapi kalau kita jaga kita, apa jadi? Tak tahu berapa fasa dah. Dah lah tak ada fasal. Tuan-tuan, Nabi SAW ajar pada Abdullah bin Abbas, sepupu dia, masa tu duduk bonceng naik kedai sama-sama. Sambil-sambil naik kedai tu, ya gulam, wahai budak. Dia kata, wahai budak, ihfazillah, kamu jagalah Allah, yahfazka, Allah jaga kamu. Macam mana nak jaga Allah? Yang pertama sekali, palingkan hati kita daripada makhluk kepada Khalik. Palingkan hati daripada ciptaan makhluk-makhluk Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ujian kita. Siapa yang dapat jaga hati dia pada masa ni, dia akan berjaya. Sama ada dia kena Covid, tak kena Covid, dia hidup atau dia mati, dia tetap akan berjaya. Dan Nabi SAW kata lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Apa maksud dia? Apa-apa nak hadap, kamu kena hadap Allah Ta'ala dulu. Allah backup kamu. Kalau orang Melayu kita suka cakap apa? Langkah mayat saya dulu kan. Maknanya kita duduk kat depan lah tu. Mana kita yang menggadi galang ganti. Di sini Allah, Nabi SAW bagi tahu, tajidhu tujahak. Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Allah yang akan jaga kamu, Allah yang akan backup kamu. Ini Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi. Dan Nabi SAW beritahu lagi, wala ini istama'u, kalau semua manusia ni, wala ini istama'atil ummah, kalau semua umat manusia ni berhimpun, an yanfa'uka bi syai'in, nak bagi kamu satu manfaat, lam yanfa'uk, manfaat tu tak akan dapat sampai pada kamu, illa ma kataballahu lak, melainkan apa yang Allah telah tuliskan bagi kamu. Wala in istama'u, kalau mereka ni semua berhimpun, an yadurruka bi syai'in, nak bagi mudarat dengan satu perkara kepada kamu, lam yadurruk, perkara tu tak akan dapat bagi mudarat pada kamu, illa ma kataballahu alaik, melainkan apa yang Allah telah tuliskan ke atas kamu, apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Ini akidah Nabi ajar kepada budak-budak tu. Nak bagi tahu betapa pentingnya akidah ni adalah asas segala asas. Yang disimpulkan dalam ungkapan yang paling mudah, la ilaha illallah. Nak menafikan segala makhluk, nak menafikan segala apa selain Allah. Yang kita nak letak dalam hati, yakin hati kita kebesaran, keagungan, keyakinan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang pertama. Yang kedua, untuk lulus, apa kita kena buat? Kita kena tawakal yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu macam mana tu Ustaz? Tawakal ni tak payah buat apa-apa lah. Jangan kau nak pandai-pandai buat tawakal ciptaan sendiri. Nak tahu macam mana tawakal yang sebenar? Tengok Nabi SAW lah. Takkanlah Nabi yang paling tak tawakal. Nabi lah yang paling tawakal sekali. Takkan kita nak kata Nabi tu tak tawakal pula kan? Jadi kita tengok dalam kehidupan Nabi SAW macam mana Nabi bertawakal. Ulama bagi tahu, kita nak tengok macam mana Nabi bertawakal, apa konsep tawakal yang sebenar. Tengok semasa peperangan Uhud. Masa peperangan Uhud tuan-tuan, Nabi, sini pun saya pernah dengar ada ustaz ajar peperangan Uhud dengan detail. Kan? Masa peperangan Uhud, Nabi pakai tak baju besi? Nabi pakai tak topi besi?
Nabi tak yakin kepada Tuhan? Tak. Inilah tawakal. Apa maksud tawakal? Buat yang terhabis baik, yang terdaya kita mampu, tapi hati kita serah hanya pada Allah. Tak percaya boleh buka kitab paling mudah, Penawar Bagi Hati, dalam bab tawakal. Jelas dia ceritakan. Tawakal yang diajar dalam Islam ini ialah dari segi gerak badannya kita buat ikhtiar yang terbaik yang kita boleh, tapi hati kita tetap hanya percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni kita buatlah apa yang patut kita buat. Kalau kena pakai topeng, kita pakailah topeng. Kalau kita kena pakai sanitizer, pakailah sanitizer. Kalau kena buat penjarakan, buatlah penjarakan. Tetapi jangan kita yakin hati kita ini kena penuh berpaling hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan kita hanya pada Allah. Penyerahan kita hanya pada Allah. Yang ketiga, kena yakin dengan perintah Allah. Ini dari segi praktikal. Kena yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa an yakunu minal muhtadin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang mendirikan solat, yang mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak gentar takut melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa an yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah golongan yang benar-benar mendapat hidayah. Jadi ceritanya macam ni. Imam Ibn Kathir semasa nak tafsirkan ayat ni, sebab saya tak nak tafsir ayat ni guna tafsiran saya tak layak untuk mentafsirkan. Jadi saya buka kat sini ialah tafsir Ibn Kathir. Tapi version internet lah. Bawa kitab dia besar pula kan. Ini saya bawa kitab kecil je. Imam Ibn Kathir nak mensyarahkan, nak menafsirkan, nak menjelaskan ayat ini. Antara hadis yang telah dibawa oleh beliau ialah sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Ba'ai dalam kitab Al-Mustaqsa, yang mana bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita Allah berfirman. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Saya bacakan tuan-tuan. Saya bacakan. Yaqulullah, Allah Taala telah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, inni la ahammu bi ahli al-ardi adaban, sesungguhnya aku menghendaki ke atas penduduk bumi dengan azab. Mana aku nak turunkan azab pada penduduk bumi. Fa idza nazartu, kemudian apabila aku melihat, ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Apa dia rumah Allah? Masjid surau lah tuan-tuan. Wa ila al-mutahabbina fiyya, dan kepada orang yang bersilaturahim, berkasih sayang kerana aku. Wa ila al-mustaghfirina bil ashar, dan kepada orang yang beristighfar di waktu sahur. 3 golongan. Allah Ta'ala kata, Allah bersumpah demi kemuliaan aku dan keagungan aku nak turunkan satu azab. Tapi bila aku tengok kepada 3 golongan. Yang pertama apa dia? Orang yang memakmurkan masjid surau. Yang kedua, orang yang berkasih sayang, yang bersilaturahim semata-mata kerana Allah, fiyya, kerana aku. Yang ketiga, orang yang beristighfar di waktu sahur. Jika ada 3 golongan ini, apa natijah dia? Kata dalam hadis riwayat ini, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, sarraftu zalika anhum, maka aku hindari azab itu daripada mereka.
Kita jangan sampai Allah ujian itu bertukar menjadi azab. Ingat tu. Ini prinsip dia. Susah sama susah, Covid sama Covid. Tapi ada Covid jadi azab, ada Covid jadi rahmat. Itu ada dalil dia. InsyaAllah sempat saya akan cerita. Baik. Jadi sekarang ini apa yang kita kena buat akan datang mula pada malam ni. Kita kena adakan 3 golongan ni ada dalam karya kita ni. Surah Al-Mizan ni karya dia luas mana? Tuan-tuan, surah kita ni karya dia luas mana, Datuk Seri? Persilapan lagi? Pisin? Sebahagian daripada 9. Disapu habis. Lagi 10. 10 pun saya tengok datang sini juga, kan? Bisi 10 dia tak ada ni kot, kan? Tak ada masjid surau. 8 sampai ke sana. Luas tuan-tuan. Luas. Saya pernah tanya Datuk Seri Uzair, ada tak? Datuk Seri Uzair saya tanya, tolong tengok tu, agak-agak lah untuk karya kita ni berapa rumah, berapa pintu. 1553 pintu tu. Ada orang ke tak ada orang ke berpenghuni ataupun tidak, ada 1553 pintu. Macam mana daripada 1553 pintu ini sentiasa ada 3 golongan ni. Inilah yang penangkal besar. Tak kira lah Covid ke bapak Covid ke nak datang. Kalau kita usaha atas 3 ni, janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan hindarkan azab. Kalau kena juga, dia jadi rahmat. Pertama, kita kena wujudkan orang yang memakmurkan rumah Allah. Buyuti, rumah-rumah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni alhamdulillah lah ni, kita dah ada hari ni berapa dah dibenarkan untuk datang solat jemaah? 50. Jumaat 150. Macam mana kita nak pastikan setiap waktu 50 tu mesti cukup kota dia? Mungkin zuhur asar tu mujahadah sikit, susah sikit sebab yalah orang kerja, orang sibuk kan. Saya pun dekat pejabat sekarang ni, banyak masuk pejabat dah. Tuan-tuan, tak apa. Yang penting kita hari ni, setiap orang yang ada ni kena fikir macam mana ada orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Saya pernah baca satu hadis macam mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ni ulama besar zaman sahabat. Dia ni ada kalau dalam Masjid Nabawi tu dia ada halaqah dia sendiri, ada majlis ilmu dia sendiri. Satu hari, satu pagi dia pergi ke pasar Madinah. Dalam kitab ni ada ni. Dia pergi ke pasar Madinah. Bila pergi ke sana dia pun kata, wahai orang pasar, kamu duk sibuk sangat kat sini, kamu tak ambil ke bahagian kamu? Harta pusaka Nabi sedang diagih-agihkan. Orang ni bila bunyi harta ni semua celik mata lah. Kat mana Abu Hurairah? Kat masjid lah. Semua pakat pergi masjid, melompat. Dalam hadis tu dia kata sira'an, bergegas mereka ke masjid. Abu Hurairah tak pergi, dia tunggu kat pasar. Orang pun pergi, lama tu balik, ramai-ramai balik. Abu Hurairah tanya, kamu dapat apa? Wahai Abu Hurairah, kami dah pergi masjid, kami dah masuk dalam masjid, tak ada apa-apa pun, tak ada bagi apa-apa pun, tak nampak pun ada bagi-bagi harta ke apa ke, tak ada. Abu Hurairah kata, kamu dah masuk? Dah. Tak ada orang dalam tu? Ada orang ada, tapi tak ada harta dibahagi-bahagikan. Kamu tengok orang tu buat apa? Ada yang tengah solat, ada tengah baca Quran, halaqah Quran, ada yang sedang membicarakan tentang halal dan haram. Apa maksud dia? Majlis ilmu. Ada duk belajar, ada duk ni Quran, ada duk semayang. Dan kita kena ingat, itu waktu bukan waktu solat. Kalau waktu solat di Madinah, kedai boleh buka tak? Pasar boleh buka tak? Tak boleh. Ini Abu Hurairah pergi tu memang orang tengah ramai kat pasar, menunjukkan itu bukannya waktu solat. Tapi ada orang tak di masjid di surau? Di masjid di surau pula dah. Di Masjid Nabawi
Ada tak orang masa tu? Ada. Ahli pasar sendiri yang mengesahkan ada orang kat situ. Apa mereka sedang buat? Mereka memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Nabawi. Macam mana mereka makmurkan? Ada yang tengah solat, ada tengah baca Quran, tengah belajar Quran, ada tengah buat ilmu fiqh tentang halal dan haram, hukum hakam dan sebagainya. Ini yang diceritakan dalam hadis itu. Ya, Abu Hurairah pun katalah, itulah korang suruh mengaji tak nak, kan? Itulah pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan harta. Amal-amal itulah memakmurkan masjid. Ini pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini macam mana kita nak, kalau boleh kita punya surau ni setakat mana yang maksimum dibenarkanlah. Dah boleh buka 24 jam ke? Belum. Belum. Tapi setiap waktu solat jangan kurang 50. Dah sebab 50 kita tunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami benar-benar nak datang memakmurkan rumah Engkau ya Allah. Kalau hari Jumaat, Jumaat tu insya-Allah lah kan, cukup, memang lebih-lebih kot, sampai kena tolak-tolak tak boleh masuk dan sebagainya, 150. 150. Kita kena tunjuk pada Allah, ini peluang kita untuk kita tunjukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan kita. Lagi bersungguh-sungguh kita nak makmurkan masjid, nak wujudkan orang yang memakmurkan masjid. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak turun azab pun Allah Taala akan jauhkan azab. Tapi kita kena buat itu dengan penuh iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sungguh. Jadi sekarang ni kita datang masjid surau ni bukan sekadar dapat pahala, tuan-tuan. Ini kefahaman kita kena betulkan. Bukan sekadar nak dapat pahala, bukan sekadar nak dengar kuliah, tak. Tapi kita kena faham mulai pada malam ni, yakin sungguh dalam hati kita, sebagaimana Imam Ibn Katsir telah tuliskan dalam tafsir dia ni, bahawasanya masjid ini ada hubungan langsung dengan kesejahteraan dan kemakmuran hidup duniawi kita ni. Sama ada nak menjadi penentu azab turun ataupun tidak, azab diangkat ataupun tidak, salah satunya ialah orang yang memakmurkan masjid. Maka kita kena, pertama, kita sendiri kena jadikan orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, kita kena ajak orang lain untuk memakmurkan masjid. Ajak orang datang masjid ni bukan kerja AJK je, bukan kerja JAKIM, bukan kerja pejabat mufti, bukan kerja ustaz-ustaz je. Semua kita ni bertanggungjawab, kena gotong royong untuk ajak seramai mungkin, macam macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu buat. Pergi jumpa orang pasar, bawa orang pasar masuk dalam masjid. Maka kita hari ni kita pun nak macam tu. Kita kempen sama-sama kita. Kita ajak sama-sama kita supaya kita dapat datang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh iman. Kena yakin sungguh apa yang Nabi SAW beritahu. Yang kedua ialah yang bersilaturahim kerana Allah, al-mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Nabi SAW kata, la tadkhulunal jannah, kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, kamu tak akan beriman hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang. Awala adullukum idza fa'altum syai'an idza fa'altum tahabbtum. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu perkara yang bila kamu lakukan kamu dapat berkasih sayang. Apa dia? Ifshus salam bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Sebar salam ni bukan makna kita tunggu jumpa orang baru kita bagi salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia ni suka ajak Tufail bin Ubay bin Ka'ab pergi ke pasar. Ini semua cerita pasar. Jadi dia selalu pergi pasar. Satu hari dia panggil lah Tufail tu, jom Tufail kita pergi pasar. Tufail ni hari tu dia malas sikit. Dia ni tubuh besar Tufail ni. Masuk dah. Saya habiskan ayat ni. Tubuh dia besar. Jadi dia kata, buat apa aku pergi dengan kau pergi pasar? Aku tengok kau pergi bertanya barang, tidak. Bertanya nak membeli, tidak. Nak menjual, tidak. Baiklah kita duduk sini lepak-lepak. Katanya Abdullah bin Umar, tak. Kita pergi pasar bukan kerana nak beli, nak jual. Tapi kita pergi pasar semata-mata nak jumpa orang seramai mungkin, nak bagi salam. Ini maksud sebarkan salam. Maknanya tuan-tuan, kita kena ziarah sama-sama kita ni. Kita sebarkan salam di lorong-lorong kita. Kita sebarkan salam di setiap jalan kita, di setiap pintu rumah. Saudara-saudara kita sebarkan salam. Semata-mata kerana Allah. Tak ada sebab lain. Semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar,
Orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu istighfar waktu sahur ni semua orang boleh buat. Bila waktu sahur? 1/6 akhir malam. Malam ni dia mula daripada maghrib sampai subuh. Berapa jam? Ambil 1/6 daripada jam tu, yang hujung sekali. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita subuh sekarang 5.54, kalau kita subuh 5.54 5.50 lah mudah. 5.50, kalau kita bangun pukul 5, 5 suku, 5.30, masih lagi itu waktu sahur. Pukul 3 tak sahur lagi. 1/6 akhir malam. Itu waktu sahur, waktu prime. Prime time untuk beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam tafsir Al-Qurtubi, kami diperintah untuk beristighfar waktu sahur ni sekurang-kurang 70 kali. Cuma saya syorkan malam ni 100 kali. InsyaAllah malam ni ada berapa orang ni yang ada dalam surau kita ni, semua daripada kita malam ni waktu sahur 1/6 akhir malam nanti, satu orang pun tak ada yang tak beristighfar pada Allah SWT. Saya syorkan paling kurang 100 kali. Istighfar mana ustaz? Mana-manalah istighfar yang kita suka, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan? Tolong beritahu anak isteri kita, kempen sama pada anak isteri, pada jiran-jiran kita, pada kawan-kawan. Kita nak wujudkan kelompok golongan yang beristighfar di waktu sahur. Ini kena gerak-gerakkan tuan-tuan. 3 golongan ada di tempat kita, insya-Allah azab akan diangkat. Kalau ada dalam negara kita, insya-Allah negara kita akan diangkat. Kita jangan kata tak ada negara yang tak kena Covid. Ada tuan-tuan yang tak ada aman damai je. Tak ada masalah dengan Covid. Kawan-kawan saya ramai berada di Turki ada, di mana-mana mereka ada, di Eropah mereka ada. Semua bagi laporan. Allahu Akbar. Boleh je kalau Allah SWT nak hilangkan keluh kesah kita berkenaan Covid ini, mudah sangat bagi Allah SWT. Jadi tuan-tuan, insya-Allah itulah beberapa perkara yang saya seru diri saya dan juga kita semua untuk kita beri perhatian bagaimana kita nak usahakan, selain pada usaha-usaha zahir, tetapi yang lebih kita kena usaha ialah usaha kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan segala tuan, pemilik segala pemilik, satu-satunya pencipta yang menguasai segala ciptaan. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal, seterusnya kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.